Hi, I'm Suhaimi Sulaiman. Saya sudah berikrar. How about you? Hello Malaysian, I'm Hafiz Hamidun. I'm a musician, I'm a singer, and I'm a proud Muslim. And more importantly, I'm a proud organ donor. Hi, my name is Chu Hong Ling. I have pledged my organs. Assalamualaikum, saya Imam Muda Ashraf. Alhamdulillah, saya sudah berikrar untuk menjadi penderma organ. My name is Joko Kukas and I'm an organ donor. As of today. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Izzah Izlan dalam agenda Awani, dan pada hari ini kita nak cakap tentang pendermaan ataupun pemindahan organ. Dan bagi anda yang tidak tahu, pendermaan organ ni sebenarnya adalah satu proses memindahkan organ dan tisu daripada penderma yang masih hidup ataupun yang telah pun meninggal dunia kepada pesakit yang mengalami kegagalan organ tahap akhir. Dan di Malaysia ni hanya penderma yang meninggal dunia secara mati otak saja yang boleh mendermakan organ dan tisu, manakala penderma yang meninggal dunia secara biasa ataupun jantung terhenti hanya boleh mendermakan tisu. Dan angka mereka yang memerlukan pemindahan organ ni sebenarnya adalah tinggi. Namun jumlah mereka yang menderma sebenarnya masih lagi rendah. Dan pada hari ini kita nak bincangkan kenapa ini adalah realitinya, kenapa masih tidak cukup penderma organ, dan kita nak tahu juga apakah prosesnya ataupun siapa yang boleh menderma dan menerima organ. Dan mungkin ramai yang merasakan bahawa menderma organ ini adalah sesuatu yang mungkin menakutkan. Dan so kita nak tahu apa sebenarnya realiti pemindahan organ ini, dan bersama dengan saya seorang pakar bercakap mengenai dengan pendermaan organ ini, iaitu Datin Dr. Lela Yasmin. Selamat datang ke agenda Awani. Okey, Datin Dr. Lela adalah Ketua Pengurus Klinikal Pusat Sumber Transplant Nasional, bersama juga dengan seorang yang telah melalui proses pendermaan organ dalam keluarga beliau, iaitu Claire George. Selamat datang ke agenda Awani. Ahli keluarga pendermaan organ, ya. Okey, dan pada hari ini kita cakap tentang pendermaan organ secara keseluruhannya, dan kita nak tahu sebenarnya apa realiti pendermaan organ ni. Jadi saya nak tanya soalan pertama saya kepada Dr. Lela sebenarnya. Apakah keadaan ataupun statistik jumlah penderma organ yang ada di Malaysia pada ketika ini, dan berapa ramai yang memerlukan organ? Okey, yang telah berdaftar sekarang ni dah 267,000 setengah yang berdaftar, maknanya kurang dari 1% daripada penduduk kita. Dan itu yang berdaftar, yang belum lagi menderma. Yang menderma semenjak tahun 1976, itu pendermaan yang pertama. Kita hanya ada lebih kurang 460 sahaja yang telah menderma. Bukan semuanya yang menderma ni datang daripada yang berikrar. Okay? Tapi yang menunggu sekarang ni, sehingga 30 September tahun ni, kita ada 18,000, hampir 18,493 orang yang menunggu, dan kebanyakannya lebih kurang saya rasa 18,400 lebih adalah menunggu untuk mendapatkan buah pinggang. Sebab buah pinggang ni dia ada alternatif kalau dia kegagalan buah pinggang, sebab kalau dia tak ambil transplant dia ada dialisis. Dan kita ada lebih kurang 5,000 pesakit baru, kan juga hampir 6,000 pesakit baru yang kegagalan organ tiap-tiap tahun. Sebab orang makan gula banyak, isap rokok, siapa yang isap rokok. Jadi pesakit semakin meningkat, tetapi penderma masih kurang. Tahun ini kita dah ada 40 penderma yang telah menderma selepas kematian, dan 2 daripadanya adalah baru-baru ini, sewaktu Raya Haji, 2 hari sebelum Raya Haji. Mungkin apa cabaran utama sebenarnya, doktor, kita nak dapatkan orang untuk menderma ni? Apa cabaran utama dia? Dulu lagi mencabar, sekarang tak begitu teruk sangat, sebab dulu lagi orang tak menerima. Sekarang ni ramai orang dah menerima, sekurang-kurangnya mereka dah tahu. Jadi walaupun keluarga tak masih lagi bersedia untuk menderma, diorang tak marah. Diorang dah tahu tentang pendermaan. Hanya mungkin nak menderma tu belum sampai tahap situ. Tapi yang menderma pun semakin meningkat,
Dan kita dapati sebenarnya bila ada kematian, sepatutnya hospital staff lah yang bertanya pada keluarga untuk tentang penerimaan organ, walaupun orang tu tak sign up. Tapi sekarang kita dapati lebih ramai keluarga yang initiate perbualan itu, perbincangan tu. Maknanya tahap kesedaran dengan dalam masyarakat memang tinggi. Masalahnya sekarang ni sebab untuk pemindahan organ ni dia memerlukan kepakaran. Kita perlu pakar, tapi kita kadang-kadang masih lagi kepakaran itu kita tak mencukupi. Kita kalau nak buat lebih, nak dapatkan lebih ramai pakar, kita mesti ada lebih banyak pemindahan. Betul. Maknanya lebih banyak pendermaan. Tapi jangan kata pendermaan tak banyak sebab apa? Ada ramai pakar. Jadi itu the chicken and the egg ni soalan. Okey. Dan satu lagi itu adalah masa. Sebab pemindahan daripada pendermaan daripada orang yang mati otak, organnya nak rosak. Satu. Dan keduanya, bila organ itu dikeluarkan, dia mesti dipindahkan secepat mungkin. Okay. Macam jantung dan paru-paru dalam masa 4 hingga 6 jam. Hati 12 jam, 8-12 jam dan buah pinggang dalam masa 24 jam. Jadi, bila organ itu dikeluarkan, katakanlah pesakit tu di Kota Kinabalu macam anak ni. Esther, anak dia kan. Tetapi kita kena bawa organ tu secepat mungkin menggunakan bukan saja kapal terbang Mars atau Air Asia, kita gunakan TUDM sebab dia pendermaan jadi selalu timing malam. tu mainkan peranan juga sebenarnya. Okay, memang penting kan? Penting. Okey, so saya nak tanya kepada Claire sebagai keluarga penderma, anak Claire sendiri yang mendermakan organ apa? Sebenarnya kita mendermakan buah pinggang dan juga injap jantung. Okey, bagi Claire sendiri untuk pertama kali mencadangkan untuk menderma jantung dan sebagainya, apakah yang bermain di fikiran dan bagaimana Claire membuat keputusan tersebut untuk menderma? Sebenarnya saya memang pernah membaca tentang pendermaan organ dan sebagainya, cuma tidak pernah terlintas langsung bila kita sendiri yang mengalami. Tetapi pada waktu itu di hospital, apabila anak saya diberitahu bahawa untuk peluang untuk hidup itu sangat tipis, kemudian doktor memanggil kami dan memberitahu bahawa kami harus bersedia. You have to prepare. It is not good. Pada waktu itu saya rasa macam sangat sedih. Tetapi apabila saya sempat bertanya kepada doktor tu, saya kata, what should I do, doctor? What should I do? And then doktor menjawab, dia kata, satu, you bawa baby you balik dan give the best funeral you can give. And then secondly, you can donate her organs. Lepas tu saya kata, donate organs. Saya mau. Saya kata saya terus bersetuju. Dan bila saya pandang muka suami saya, dia pun kata, ya, kami setuju. Tapi sebenarnya sehari sebelum tu, doktor yang merawat anak saya di Hospital Likas pada waktu itu kata, approach suami saya, maybe you want to consider organ donation. Tapi suami saya tak pernah beritahu tau kepada saya sendiri. Tapi pada waktu itu saya sendiri yang buat keputusan. And husband saya kata, yes, we want to do it. Alright, so kita tahu bagaimana proses untuk menderma organ from the point of penderma membuat keputusan untuk menderma, apakah proses terusnya. Tapi kita berhenti berehat seketika dahulu dan kita akan kembali selepas ini, kita akan teruskan dengan perbincangan kita. Okay? Okey, sebentar tadi Claire telah pun menceritakan tentang pengalaman bagaimana membuat keputusan untuk mendermakan organ dan sebagainya. Mungkin boleh teruskan dengan cerita Claire tadi. So selepas kami bersetuju, kami diberi borang untuk sign, tanda tangan dan sebagainya. Dan doktor kemudian memberitahu kami bagaimana proses untuk penuaian. Sebelum itu mesti ada ujian.
three types of test, 3 jenis ujian yang akan dilakukan untuk memastikan anak saya benar-benar sudah meninggal dan sebagainya. Dan kebetulan anak saya mengalami bara otak, ya. Jadi memang kematian otak pada waktu itu. Dan pada usia 2 tahun 9 bulan, ya. Dan waktu itu kami baru lepas cuti Christmas di Sabah, dan dalam tempoh 2 hari lagi balik semula ke Semenanjung, dan pada waktu itu memang kami tidak bersedia, tetapi doctors in the hospital, they are very helpful. I think ini yang saya selalu kongsi dengan Dr. Lila, dan saya rasa Dr. Lila juga selalu kongsikan pada staff, di mana doctors must be approachable, doctors must be able to explain as well kepada keluarga. Dan bagaimana keadaan pada ketika itu dalam dalam keadaan mendapat tahu mengesahkan bahawa anak anda sendiri memang betul-betul telah pun meninggal dunia akibat bara otak dan sebagainya, dan dalam masa yang sama perlu membuat keputusan sama ada ingin menderma ataupun tidak. Adakah ia sesuatu yang sukar untuk dilakukan atau bagaimana? Saya rasa mesti Tuhan telah membuka hati saya dan juga minda saya pada waktu itu, ya, untuk supaya saya boleh membuat satu keputusan yang cepat. Pada waktu itu diberitahu, sudah tidak ada harapan dan sebagainya. Tapi ada satu yang saya beritahu pada doktor itu, saya kata, bila doktor kata boleh derma organ anak, kemudian saya tanya apa organ yang boleh saya dermakan. And doktor kata maybe kita tengok kidneys, kita tengok buah pinggang, kita tengok mata dan mungkin injap jantung. So saya kata okay, take as many as you want, because I know anak saya pada waktu itu sangat sihat, ya, dan pada hayatnya dia sangat sihat, dan proses itu sangat cepat, dan kami diberitahu bahawa penerima organ itu sudah bersedia juga. Ya, jadi setelah ujian dilakukan, akhirnya anak kami dibawa semula ke ward, it's operation theatre, ya. Dan saya ingat lagi pada waktu itu saya menunggu dia masuk operation theatre dalam pukul 8 malam, dan akhirnya organ dituai dan dia keluar daripada ward dalam pukul 5 pagi, saya rasa, pada waktu itu. Dan apa yang saya bimbang pada waktu itu adalah bagaimana nanti rupa anak saya, adakah dia akan bertukar dan sebagainya. Tapi doktor yang ada di Hospital Likas pada waktu itu beritahu kami yang mereka akan membuat pembedahan seperti orang biasa, kita membuat pembedahan dan sebagainya. Dan waktu saya melihat anak saya keluar daripada ward operation theatre itu, saya sangat terkejut dan saya sangat tersentuhlah melihat, sebab dia berada dalam keadaan yang sangat baik. Dan pada waktu itu saya hanya mampu menangis dengan suami saya, dan saya bersyukur pada Tuhan kerana semuanya berjalan dengan lancar. Apa perasaan Claire dan juga suami pada ketika itu mendapat tahu bahawa anak Claire sendiri telah menyumbangkan sesuatu kepada orang yang memerlukan? Apa perasaan pada ketika itu? Saya sebenarnya tidak tahu sangat apa perasaan saya sebenarnya pada waktu itu. Cuma saya sangat sedih, tapi saya tahu saya berfikiran waras pada waktu itu. Saya kata, okey, anak saya tidak diizinkan Tuhan untuk hidup, ya, bersama dengan kami dalam tempoh yang lama. Tetapi mungkin ada anak orang lain yang boleh hidup hasil daripada organ anak saya. Jadi saya rasa, why don't we give other children chance to live? Dan apabila saya mendapat tahu bahawa penerima yang mendapat buah pinggang anak saya itu adalah juga kanak-kanak yang lain, dan apabila saya mendengar kisah mereka sendiri, saya rasa ada satu kesembuhan.
kita bersedih, tetapi dalam masa yang sama saya turut ada perasaan lega dan juga perasaan seperti kita membuat sesuatu keputusan yang baik. We have done our best. Dan banyak sebenarnya pengalaman seperti yang Claire lalui telah dikongsikan dalam laman web Satu Ikrar Sejuta Harapan ni juga yang mereka yang telah pun menderma, yang telah berkongsi cerita-cerita sebegini, dan ia sebenarnya sesuatu yang boleh saya kata cukup touching sebenarnya, sebab ia satu perasaan yang kita dermakan sesuatu yang kita tahu akan memberikan satu nyawa kepada orang lain. Dan kepada doktor sendiri soalan, ada yang boleh menderma setelah meninggal dunia dan ada juga yang boleh menderma ketika masih lagi hidup. Apakah jenis-jenis derma yang boleh diberikan ketika masih hidup? Waktu hidup kita boleh derma buah pinggang kita sebab kita ada dua. Jadi kita boleh hidup dengan satu. Okay, dan juga sebahagian daripada hati kita. Sebab hati ni bila dia ambil sebahagian, dia boleh tumbuh balik. Tapi risiko ada, tapi risiko macam biasalah risiko pembedahan. Tetapi risikonya rendah. Dan kalau kita buat pemindahan ini, kita buat yang terbaik. Maknanya doktor yang buat mestilah yang terbaik. Pesakit yang nak menderma pun mestilah dalam keadaan yang sihat. Dan kita mesti pastikan tidak ada masalah. Dan dia mesti sama match. Macam yang si mati tadi juga, kena match dengan the recipient. Di Malaysia buat masa ni, pendermaan hidup kita benarkan untuk ahli keluarga sahaja. Sebab kita belum lagi ada perundangan. Sekarang tengah buat yang baru, perundangan di mana dia merangkumi untuk pendermaan hidup. Sekarang apa law yang kita ada adalah untuk pendermaan sewaktu kematian. Jadi kita takutlah kalau risikonya sama saja keluarga atau bukan keluarga, tapi kita takut mungkin terjadi berjual beli. Berjual beli itu adalah satu yang haram dari segi agama, etika dan juga banyak perundangan. Kita cakap tentang dari segi agama, adakah ia dibenarkan atau tidak, tapi kita berhenti berehat seketika dahulu dan selepas ni mungkin doktor boleh explain dengan lebih detail. Baiklah, dan tadi Claire telah pun berkongsi tentang pengalamannya sebagai ahli keluarga seorang penderma organ, dan kita nak tanya kepada doktor pula dari segi agama. Mungkin ada anda di luar sana yang ingin menderma tetapi khawatir dari segi agama, adakah ia dibenarkan, adakah ia diharamkan atau sebagainya. Tetapi dalam laman web Satu Ikrar Sejuta Harapan sendiri ada beberapa video yang menunjukkan bahawa ada ustaz-ustaz yang menerangkan dari segi fatwa dan sebagainya. Tapi mungkin secara ringkas doktor boleh terangkan dari aspek agama bagaimana ia melihat pendermaan organ ini. Sememangnya semua agama menganggap pendermaan organ satu yang baik. Okay? Memang mereka menyokong, termasuk juga agama Islam. Agama Islam dia ada fatwa yang telah pun keluar semenjak tahun 70 di mana dia membenarkan pendermaan organ. Pendermaan organ itu harus, tetapi bersyarat. Mesti ada syaratnya. Syaratnya yang pendermaan itu memang untuk menyelamatkan nyawa, yang kejayaan itu terbukti, dan keduanya kalau daripada penderma hidup atau penderma mati mesti mendapat kebenaran, dan mesti tentukan yang pendermaan itu tidak menyebabkan menjejas keselamatan, memudaratkan penderma kalau orang itu hidup, dan juga dia tak boleh berjual beli. Tidak boleh berjual beli. Dan buat masa ni sebab apa yang dianggap pendermaan ini, walaupun kita tak boleh macam kita dah banyak keluar hadis-hadis mengatakan kita tak boleh patahkan tulang orang si mati, kita kena jaga jenazah si mati. Apa yang dilakukan dalam pendermaan organ ini adalah kita buat untuk menyelamatkan nyawa. Bukannya untuk nak menghina ataupun merosakkan si mati itu, tetapi untuk menyelamatkan nyawa. Dan seperti Claire cakap tadi, pembedahan itu dijalankan dengan sebaik boleh. Dan pada akhirnya tidak ada kecacatan kepada jenazah. Jadi sememangnya semua agama menyokong dan membenarkan, dan memang setakat ini kita memang bekerja rapat dengan semua badan-badan agama dan kedua-kedua agama dalam hal ini. Dan mungkin ada yang risau, selain daripada kita perlu sihat tubuh badan bagi yang masih lagi hidup, selain daripada sihat tubuh badan, kalau dilihat di sini penderma termuda adalah
25 hari dan yang tertua 82 tahun. Jadi tidak kira sesiapa saja. Sesiapa saja. Kalau nak berdaftar pun sesiapa saja boleh berdaftar, tak perlu nak buat ujian saringan walaupun dia berpenyakit sebab pada akhirnya waktu kematian masa itulah kita akan buat semua ujian. Kita akan mendapatkan sedikit history untuk tentukan dia tak ada penyakit-penyakit yang berjangkit ke atau penyakit lain, dan keduanya kita akan buat ujian seperti Claire kata, kita akan buat ujian darah, X-ray nak tentukan organ itu dalam keadaan yang baik, dan ketiganya kita nak tentukan penderma ini bebas daripada penyakit berjangkit seperti HIV, hepatitis B dan C, sifilis. Dan pada waktu tu walaupun keluarga mungkin nak menderma semua organ, kita akan tengok apa organ yang masih lagi boleh digunakan, dan yang terakhir sekali kita lihat ni adalah bila kita buka. Bila kita buka, kita akan juga buat biopsi. Dan kalau kita dapati memang tak bagus, kita tak ambil. Tidak ada penunggu pun, kita tak ambil. Jadi dia kena timing dan sebagainya. Dan saya juga nak cakap di sini, penderma yang kebenaran tu kita mesti dapatkan dari keluarga walaupun orang tu dah berdaftar. Kalau tak berdaftar, keluarga ada hak juga untuk memberi kebenaran. Dan semua maklumat ni ada dalam laman web. Laman web. Okey, dan kita ada masa sedikit. Sebelum tu saya nak tanya sedikit tentang inisiatif Satu Ikrar Sejuta Harapan ni Dan ramai sebenarnya artis-artis selebriti dan juga orang-orang penting, Erma Fatimah, Imam Muda Ashraf tadi seperti video yang kita telah lihat, ramai yang telah pun berikrar untuk menderma organ. Jadi mungkin boleh ceritakan sedikit apakah informasi-informasi yang boleh dapatkan dalam laman web dan apakah laman web yang boleh mereka layari? Laman web yang boleh layari, laman web kami ialah www.dermaorgan.gov.my. You boleh you boleh pergi ke Facebook, www.facebook.com/dermaorgan ataupun A Gift of Life. A Gift of Life satu word. You boleh pergi kat YouTube, kami ada banyak video yang kami tontonkan di situ, dan juga you boleh pergi ke Twitter kami, dan sekarang ni kita nak hashtag dermaorgan, you akan dapat semua maklumat ni sekali. Mengenai Y1 seperti yang tertera di skrin. Satu ikrar sejuta harapan, sebab satu ikrar yang you buat tu ramai yang menunggu untuk mendapat. You belum lagi menderma. Yang menderma tu pada akhirnya bila kematian. Tapi kita mesti ingat di negara kita kadar kematian di jalan raya begitu tinggi. You bukalah surat khabar sekarang. Sekurang-kurangnya 17-18 kematian satu hari. Mereka adalah orang-orang yang dalam prime of life, keadaan kesihatan, tetapi mereka sebab kematian, sebab kemalangan. Kalau mereka mati otak, maknanya mereka sempat pergi ke hospital, mendapat rawatan, dan kemudian mati otak sementara sewaktu dia masih lagi ada mesin pernafasan, dia boleh menderma organ. Tapi kalau seperti kata tadi, kalau dia mati terus, maknanya jantung berhenti, dia masih lagi boleh menderma tisu macam injap jantung, tulang, kulit ataupun mata. Okay. Jadi kita ada 7,000 kematian. Kalau 10% pun mendaftar. Bukan berdaftar. Kalau 10% pun keluarga bersedia. Keluarga bersedia kalau mereka diberitahu. Kalau you tak berdaftar pun, tetapi you pernah berbincang, menyatakan ini hasrat saya. Kalau saya meninggal, mak tolonglah derma organ saya. Sebab saya nak derma, tapi saya tak boleh buat sendiri. Saya depend on mak. Jadi walaupun you tak sign up, keluarga tu sepatutnya aware dan mungkin sebab itu adalah satu dari perkara yang keluarga cakap. Bila kita tanya keluarga, dia kata bukannya saya tak nak menderma, tapi dia tak pernah cakap kat saya. Saya takut nanti kan dia tuntut di hari akhirat. Ya, betul. Jadi di sini mungkin bagi anda yang ingin menderma ataupun ada niat untuk menderma, mungkin boleh mula berbincang dengan keluarga, ataupun untuk lebih satu langkah ke depan boleh pergi ke website yang seperti yang tertera tadi yang diberitahu oleh doktor, dan mendaftar dahulu dan berbincang bersama keluarga. Dan ni doktor berikan kepada saya badge-nya, mungkin boleh pakai, dan mereka akan ada roadshow secara sepanjang minggu dan sepanjang bulan, sepanjang tahun ni. Saya nak beritahu sebab kita
kita ada Minggu Kesedaran Pendermaan Organ. Pada minggu hadapan. Minggu hadapan yang ini adalah tahun kelima kita buat dan ia diadakan dalam bulan Oktober sempena dengan World Organ Donation Day. Okey, dan semua informasi boleh follow Twitter dan juga Facebook Satu Ikrar Sejuta Harapan, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Datin Dr. Leila Yasmin kerana bersama dengan Ajendawan dan banyak memberi input-input yang menarik, dan juga Claire George iaitu ahli keluarga penderma organ. Terima kasih kerana berkongsi dengan kami pengalaman. Dan itu tadi kita dah pembincang mengenai pendermaan dan juga pemindahan organ. Jika anda ada apa-apa soalan dan sebagainya, boleh pergi ke Facebook dan bertanyakan di situ. Okey, baiklah, teruskan menonton Astro Oni Berita Segenap Dimensi. Assalamualaikum dan salam hormat.